Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan yang menggunakan tajuk Hak Kebebasan Beragama menurut Persepsi Islam Liberal di Malaysia akan membentangkan kerja kursus yang diberikan kepada kami. Pengenalan. Definisi liberal dari segi etimologi adalah perkataan liberal yang berasal daripada bahasa Latin liberalis yang bermaksud kebebasan dan sifat seseorang yang bebas atau dari perkataan liber yang membawa makna bebas dan tidak terikat. Manakala definisi bagi liberal menurut Kamus Dewan ialah sifat yang memihak kepada kebebasan dan pemerintahan yang demokratik, contohnya melawan hak keistimewaan golongan bangsawan, berfahaman bebas, berpandangan bebas dan berfikiran terbuka, iaitu tidak terikat kepada sesuatu aliran pemikiran sahaja. Definisi liberal menurut Jakim pula bermaksud suatu bentuk pemikiran yang bebas, terbuka dan dipandu oleh hawa nafsu dalam bidang yang pelbagai. Islam liberal pula ialah satu fahaman yang terpesong jauh daripada Islam tetapi membawa nama Islam atas alasan kebebasan beragama. Mereka ini menolak hukum-hukum syariah yang dianggap sebagai ketinggalan zaman. Mereka juga sesuka hati menafsirkan ayat Al-Quran tanpa rujukan daripada ulama-ulama Islam. Objektif kajian bagi kami ialah menyelidik pemikiran golongan Islam liberal dalam hak beragama. Mereka ini berpendapat bahawa umat Islam tidak terikat dengan hukum syariah yang tertulis di dalam Al-Quran dan Hadis. Mereka juga banyak menolak dan menentang dalil-dalil berlandaskan hadis. Salah satu kumpulan liberal yang terdapat di Malaysia ialah G25 yang membawa ideologi sekular. Mereka juga berpendapat bahawa apapun kesalahan umat Islam ataupun seseorang Muslim itu lakukan yang salah di sisi agama tidak patut dihukum. Ini kerana mereka menganggap itu adalah urusan individu dengan Tuhan. Demi memperjuangkan hak kebebasan beragama, mereka menggunakan istilah hak bersuara untuk memperjuangkan prinsip mereka yang menyimpang dari agama. Seterusnya, mengkaji prinsip utama Islam liberal dalam memperjuangkan kebebasan manusia. Contohnya, kumpulan Sisters in Islam ataupun SIS banyak memperjuangkan hak-hak wanita dalam Islam. Mereka juga menuntut hak sama rata wanita dan lelaki di dalam Islam. Okey, sebagai contoh, seseorang isteri itu bebas untuk melakukan apa-apa saja tanpa izin suami. Mereka juga menyokong untuk wanita menjadi imam yang bermakmumkan lelaki. Kumpulan ini juga menyokong seseorang Muslim itu untuk murtad tanpa perlu dikenakan hukuman oleh Jabatan Agama Islam Malaysia atau JAKIM atas hujah kebebasan beragama. Mereka menggunakan dalil Al-Quran iaitu surah Al-Baqarah ayat 256 yang bermaksud tidak ada paksaan dalam agama. Yang sudah jelas ayat ini ditujukan kepada golongan bukan Islam. Seterusnya, kajian literatur akan dibentangkan oleh saya, Nur Mahira Osman. Terdapat beberapa kajian ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan Islam liberal. Di antara karya-karya tersebut ialah pertama, jurnal berjudul Kefahaman Hadis Muskil oleh golongan Islam liberal pada tahun 2019. Antara kandungan yang dibincangkan dalam jurnal ini adalah mengkhususkan kepada isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi wanita seperti isu menutup aurat, isu poligami dan isu kepimpinan wanita. Pertubuhan NGO yang digelar sebagai Sister in Islam yang dipimpin oleh Zainah Anwar adalah satu organisasi yang pemikiran bersifatkan Islam liberal yang memperjuangkan hak-hak wanita Muslim. Berpandukan gaya hidup feminis barat, mereka juga mempunyai pendirian yang tegas bahawa wanita Muslim tidak sepatutnya dipaksa untuk menutup aurat oleh pihak berkuasa.
Kedua artikel berjudul Waspada Umpan Istilah Islam Liberal pada tahun 2018 oleh Latifah Arifin. Artikel ini membincangkan berkenaan kebimbangan akan istilah Islam liberal akan menjadi cara bagi pejuang fahaman liberal menghalalkan tafsiran mereka terhadap agama golongan berfikiran terbuka. Ini memperjuangkan cita-cita mereka untuk membangunkan semula agama yang sedia ada, iaitu agama Islam. Mereka dikatakan sesat kerana mereka memperjuangkan perkara-perkara yang bertentangan jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Mereka juga menggunakan istilah-istilah mereka untuk meyakinkan masyarakat. Ketiga ialah jurnal bertajuk Islam dan Liberalisme Antara Maslahah dan Mafsadah pada tahun 2019 oleh Khalif Muammar Abdul Haris. Jurnal ini membincangkan golongan Islam liberal yang ingin memelihara kepentingan dan perkembangan nasib manusia, akan tetapi bercanggah dengan ajaran Islam. Khususnya mereka muncul dengan idea bahawa manusia bebas daripada aturan agama dan Tuhan. Oleh itu, golongan ini menegaskan bahawa manusia tidak terikat dan tidak perlu mengikuti sepenuhnya ajaran agama Islam. Contohnya, umat Islam yang keluar daripada agama ataupun murtad tidak perlulah dikenakan sebarang tindakan atau hukuman kerana golongan ini hanyalah berpandukan akal rasional semata-mata dan mereka berupaya untuk mengeluarkan seorang Muslim dari agamanya melalui idea-idea yang bertentangan dengan ajaran yang sebenar. Keempat ialah artikel yang bertajuk Ciri-ciri Islam Liberal dan Liberalisme pada tahun 2021 oleh Muhammad Atiullah bin Othman dan Sulaiman Dorlo. Artikel ini membahaskan berkaitan pemikiran utama Islam liberal dan isu-isu yang ditimbulkan oleh golongan Islam liberal di Malaysia. Antara agenda pemikiran golongan Islam liberal ini adalah untuk memperjuangkan kebebasan untuk berpendapat secara mutlak bagi semua individu. Contohnya hak untuk seseorang individu untuk mengeluarkan pandangan mengenai agama tidak semestinya berdasarkan pandangan ulama kerana golongan Islam liberal tidak menganggap pandangan mereka semestinya tepat. Selain itu, antara isu yang ditimbulkan oleh golongan liberalisme di Malaysia adalah falsafah mentafsir semula Al-Quran, menolak syariat Islam dan menempatkan semula agama di bawah demokrasi dan sekularisme. Seterusnya, kelima, artikel yang bertajuk Menangkis Fahaman Islam Liberal pada tahun 2019. Pengarang artikel ialah Nazrul Hasan dan dalam karyanya beliau ada membahaskan tentang kumpulan umat Islam yang dikenali sebagai golongan Islam liberal. Kumpulan ini adalah golongan yang amat berbahaya kepada kesucian agama ajaran Islam dan seluruh umatnya. Mereka membahagikan wahyu kepada dua, iaitu wahyu secara bertulis iaitu Al-Quran dan wahyu tidak bertulis iaitu akal fikiran manusia. Pemikiran mereka sangat menyimpang sehingga menyatakan bahawa syaitan dan malaikat hakikatnya tidak wujud. Begitu juga dengan wujudnya syurga dan neraka yang dikatakan hanyalah kesan psikologi manusia dalam kehidupan. Itu sahaja dari dari saya untuk membentang bahagian kajian literat. Terusnya akan dibentangkan oleh kawan saya. Okey, seterusnya metodologi kajian. Bagi bentuk kajian, kumpulan kami menggunakan kaedah kualitatif iaitu melalui rujukan internet. Bagi metod pengumpulan data pula, kumpulan kami mencari rujukan di internet seperti laman web, akhbar, artikel dan jurnal online yang berkaitan dengan fahaman golongan Islam liberal dan memenuhi kriteria yang tepat seperti menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan tajuk.
Bagi metode analisis data, kumpulan kami mengulas dan menghurai semula data-data yang diperolehi daripada akhbar, artikel, jurnal ataupun buku. Seterusnya, dapatan kajian. Melalui kajian kami mendapati bahawa segelintir golongan Islam liberal ini menganggap hukum-hukum Islam telah ketinggalan zaman dan juga melanggar hak asasi manusia. Mereka juga tegas memperjuangkan hak kebebasan beragama dengan tidak mewajibkan seorang yang bukan beragama Islam untuk memeluk Islam ketika berkahwin dengan seorang Muslim. Seterusnya, mereka juga menyalah tafsirkan ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 256 yang membawa maksud tiada paksaan dalam beragama. Jelas sekali bahawa ayat ini hanya terpakai kepada golongan bukan Islam, iaitu jika mereka ingin memeluk agama Islam, tiada paksaan bagi mereka, melainkan hanya dengan kerelaan diri mereka sendiri. Seterusnya, mereka juga mempertahankan golongan sesat atas tiket hak asasi manusia. Dan yang terakhir sekali adalah golongan Islam liberal ini merupakan ancaman baru kepada agama Islam kerana mereka memperjuangkan hak kebebasan dalam beragama. Menerusi kajian ini, mendapati bahawa ancaman pemikiran aliran Islam liberal perlu diberi perhatian oleh semua pihak demi memastikan kelangsungan ajaran Islam yang sebenar tidak dikelirukan. Pendedahan mengenai penyelewengan aliran pemikiran Islam liberal perlu diperluaskan untuk memaklumkan kepada masyarakat Islam agar tidak terjebak dengan isu-isu yang diketengahkan. Kesimpulannya, golongan Islam liberal ini hanya menggunakan nama liberal untuk memuaskan nafsu dan keinginan mereka. Mereka juga menolak hadis dan menyalah tafsirkan ayat Al-Quran hanya untuk kepuasan pribadi. Mereka juga menyokong LGBT, murtad dan menolak hukum syariah atas tiket hak kebebasan manusia. So, ini rujukan yang kami gunakan. Dan sekian saja dari kumpulan kami. Terima kasih.